Siapa lagi kita nak bandingkan dengan Nabi yang lain? Kita bandingkan Nabi kita dengan Nabi Sulaiman AS. Ini antara winnable candidate juga. Nabi Sulaiman ni terkenal lah dalam sejarah dia. Kalau di kalangan Bani Israel ini, memang dia ni Nabi yang sangat dikagumi. Dan kita pun, bagi kita orang Islam, walaupun Nabi Sulaiman ni bukan Nabi kita, tapi kita respect pada Nabi Sulaiman. Kita pun sayang pada, walaupun bukan Nabi kita, ada sayang. Saya ingat tuan-tuan pun ada nama Sulaiman di sini. Mungkin walaupun Sulaiman tu bukan nama orang Arab macam Sulaiman daripada bangsa Arab. Sulaiman ni nama orang Bani Israel. Tapi inilah keunikan umat Nabi Muhammad SAW. Nama umat dia pun bubuh nama Yahya, Zakaria. Itu semua Nabi Bani Israel. Lepas itu orang Israel, kalau jemaah Malaysia masuk Palestin, dia pun heran tengok nombor-nombor pasport semua. Bakal sekum sekoha, what's your name? Dia tengok nama, your name Sulaiman. Dia pelik. Macam mana muka Melayu nama Sulaiman? Dia pelik. Zakaria, nama Zakaria. Terperanjat ada nama semua nama Nabi Bani Israel. Sebab Nabi kita tak ajar kita pandang rendah Nabi lain. Kita respect semua. Masuk Nabi Sulaiman, kita pun respect. Nabi Sulaiman ni, dia raja. Dalam banyak-banyak Nabi, tak ramai Nabi yang raja, melainkan dia dengan ayah dia je raja. Tuan-tuan ada tak sini anak jadi raja? Ramai. Oi, jadi raja sedap tuan-tuan. La ilaha illallah. Jadi raja sedap. Bukanlah sedap kuasa kekayaan, tidak. Sedap daripada segi taklah sesusah macam kita orang bawahan, orang biasa ini. Tuan-tuan nak keluar Sempang melintas pun berapa kali pandang kiri kanan, nak kena melintas baru boleh jalan clear. Jadi raja tak payah orang lain tolong tahan kereta. Hidup mudah. Tu ramai nak jadi raja tu. Tapi nasib baik bangsa kita, bangsa Melayu ni, bangsa beraja, MIB, Melayu Islam beraja. Orang Melayu dia mesti ada raja. Apa sebab? Melayu kalau tak ada raja, semua orang perangai macam raja. Itu masalah orang Melayu. Semua macam raja, handal-handal. Tapi bila ada raja seorang, dia jadi mengalah sikit lah. Nabi Sulaiman juga dia kaya. Nabi Sulaiman juga dia ada kuasa mutlak. Dalam dunia tak adalah orang yang sehebat Nabi Sulaiman. Dia boleh bercakap dengan burung hud-hud. Ini direkodkan dalam surah An-Naml ayat 15 sampai 16. Nabi Sulaiman boleh bercakap dan memahami bahasa semut, disebutkan dalam surah An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman boleh memerintahkan angin, surah Sad ayat 36. Perintah angin, tuan-tuan, sejuk panas, nak sejuk nak panas kena kontrol pakai remote. Nabi Sulaiman tolak pakai tangan je. Macam ni, angin sejuk, pup dia tolak, terus pusing kipas sana. Dia punya mukjizat dia, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia boleh menundukkan jin, surah Sad ayat 37 sampai 38. Boleh menundukkan jin. Lepas itu tanya ustaz-ustaz yang pandai ngubat orang ruqayyah, antara ayat yang masyhur dia orang baca ayat surah jin. Jin dia kalah betul dengan Nabi Sulaiman. Saya masjid saya tuan-tuan, masjid saya tempat ada buat rawatan jugalah untuk orang nak buang-buang jin ni. Suka menengok orang-orang perempuan, apa ramai orang perempuan lah yang kena saka tak apa-apa ni. Jadi bila datang ubat dengan imam-imam saya yang lain tu, kadang kita tengok jugalah. Macam pengalaman tuan-tuan. Ada sekali saya setengah mengajar begini, habis mengajar masjid, jemaah datang, dia nak suruh sign lah itu macam-macam. Ada 2 orang budak perempuan muda. Dia pun tengok, jarang budak muda datang semayang di masjid ni. Dia kata kami ni datang semayang tapi ada nak berubat. Oh, berubat dengan Tuan Imam? Nampak sihat, sakit apa? Saya ni ada sakit Ustaz. Yalah, sakit apa? Saya ni dalam saya ni ada benda. Dan benda saya ni tak suka ke Ustaz. Terubah seorang lelaki. Saya terus lari. Terubah seorang lelaki. Don't play. Itu real betul tu. Terus berubah. Ada sekali tu tempat rawatan saya pergi tengok. Imam kita tengah baca lah. Orang yang kena saka ni semua jenis mata pandang kata begitu. Macam dalam cerita hantu tu lah. Pandang ke kita macam nak telan ni.
Bila saya lalu, tiba-tiba yang tengah diubatkan, dirawat ni, dia menjerit, "Ustaz!" Dia kata. Sebenarnya bukan dia cakap, jin dia tu yang cakap. "Ustaz pandai pantun." Hai, jin pun tengok ceramah. Tengok. Dia kata. Jin tengok TV 3 ke TV je lah? TV 1. Jin macam kita juga, ada boleh borak, ada apa macam-macam lagi. Tapi kata-kata semua Nabi Sulaiman je sebut. Dalam kita ni ada saka 3 orang, tapi tak payah menjerit macam ni. Tuan-tuan nak balik Kuantan nanti payah nak buat ubat dia. Tak ada nak buat ubat lah. Nabi Sulaiman dia boleh melelehkan tembaga. Tembaga ni dia pegang meleleh. Surah Sabah ayat 12. Nabi Sulaiman dia boleh pindahkan istana orang pergi dekat tanah dia. Orang zaman sekarang kurier barang je pakai lalamove. Dia pakai jin. Dia punya lalamove yang paling hebat dalam dunia. Jin Ifrit datang menghadap dia. "Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin." Datang jin beritahu, "Wahai Nabi, wahai tuanku, ampun tuanku. Patik boleh bawa singgasana itu kepada tuanku sebelum tuanku bangkit daripada tempat duduk. Sesungguhnya patik ni orang yang kuat, lagi boleh dipercayai." Suratul Namal ayat 39. Nabi Sulaiman power. Baik tu kadang orang Israel dia kutuklah Nabi kita. Dia kata, kau punya Nabi cakap banyak. Nabi adalah miskin, baju tampai koyok-koyok. Cakap banyak. Tengok Nabi kita orang, Nabi Sulaiman, ada kuasa, ada kekayaan, ada macam-macam dia miliki. Kita akui Nabi kita tidaklah semewah, sehebat, sekaya, sekuasa Nabi Sulaiman. Tetapi kita nak jelaskan, Nabi Sulaiman dapat segala yang dia dapat itu sebab dia minta kepada Allah. Dia minta, dan permintaan dia itu direkodkan dalam Quran surah Sad ayat 38. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, maafkan permintaanku ini. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang takkan dimiliki oleh seorang pun selepasku. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Surah Sad ayat 38. Nabi Sulaiman doa kepada Allah supaya dikurniakan kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun. Baik itu saya selalu pesan, negeri-negeri yang majoritinya simple majority, menteri besar atau ketua menteri, dia kena amalkan doa ini supaya tak ada yang keluar parti, melompat parti jadi pilihan raya besar dan bagai-bagai lagi. Doa kepada Allah, ya Allah, kurniakan pada aku kerajaan yang takkan dimiliki oleh sesiapa pun selepas pada ini. Ini bukan jampi serapah, ni doa Nabi Sulaiman. Tuan-tuan pun kalau jadi bos ke, pegang surau masjid, jadi nazir ke apa, baca ke doa ni, biar sampai tua esok pegang jawatan. Tak ada orang cabar sampai bila-bila. Nabi kita ditawarkan kekuasaan, dia tolak. Beza atau tidak? Beza. Nabi kita minta jauh sekali, di offer tolak. Jadi kita nak beritahu pada orang yang pelekeh Nabi kita, hello sir, kita punya Nabi ada offer tau. Dia dapat offer letter, dia tolak. Malaikat datang merayu, dia tak nak lagi. Buktinya kata Ibn Abbas, annallaha arsala ila nabi sallallahu alaihi wasallam malakan minal malaikah ma'al malakil Jibril. Pernah sekali Allah utus 2 malaikat, satu malaikat Jibril, satu lagi malaikat yang tidak dikenali, datang berjumpa dengan Nabi. Nabi tak kenal. Jibril Nabi cam. Faqala lahul malak. Tiba-tiba malaikat yang Nabi tak kenal ni, dia telah memperkenalkan, dia sebut, dia bercakap pada Nabi, ya Rasul, inna Allah azza wa jalla yukhayyiruka baina an takuna nabiyyan abdan
au nabiyyan malikan. Ya Rasulullah, saya diutuskan oleh Allah untuk nak renew kontrak. Rupanya Nabi ni daripada department apa ni, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaikat punya department lah. Kerjanya kontrak Nabi sebagai Nabi nak disambung lagi. Jadi dia kata dalam kontrak baru ini Tuhan diberi pilihan, antakuna nabiyan abdan au nabiyan malikan. Tuhan diberi pilihan. Pertama terus jadi Nabi, tapi kita upgrade post boleh jadi raja. Mana tuan jadi Nabi dan jadi raja, ada kuasa. Atau nak kekal macam sekarang, jadi Nabi, kekal jadi orang biasa. Nak yang mana satu? Surat dah bawa dah. Surat kenaikan pangkat, kemudahan dah dibawa. Tinggal milih. Nabi kita tak adalah terus jawab, tak apalah saya tak nak, saya nak relax je. Tak, Nabi pun diam juga. Berfikir juga, ya tak ya. Kalau aku ada kuasa, luas sikit dakwah. Kalau tak ada kuasa, ceramah masjid surau lah kerja aku. Macam sekarang, ceramah tak tahu benda, tak boleh nak kuasa, tak boleh buat undang-undang, tak boleh buat hukum. Tak ada kuasa. Tapi kalau aku Nabi pun 50-50 juga. Maka ketika itu faltafata Rasulullah ila Jibril kal mustashir. Nabi pandang pada Jibril. Jibril pandang pada Nabi. Nabi buat isyarat. Macam mana? Seolah begitu, kita tak tahu sebab dalam matan tak disebutkan apa isyaratnya. Mungkin kejip mata, mungkin angkat hidung pun kita tak tahu. Kita bayangkan Nabi macam angkat kening kau kita. Sayang ke tak? Seolah begitulah. Nak sayang ke? Seolah begitu. Fa'auma ilai an tawadda. Jibril pandang pada Nabi, buat isyarat. Tak payah, kata Jibril. Stay humble, stay sederhana, jadi tawaduk saja. Beres boh. Nabi kata, bal nabiyyan abdan. Tak apalah cik malaikat, saya kekal nak menjadi Nabi. Dalam masa yang sama saya nak jadi orang biasa sahaja. Hadis riwayat Imam Tabrani dan juga Baihaqi. Tuan-tuan sekalian, inilah manusia hebat, perjuangan dia, perjuangan dan pengorbanan dia. Sanggup tak terima jawatan, sanggup tidak berkuasa, asalkan umat dia lebih selesa berbanding kehidupan dia. Sebab itu sewajarnya dalam kita nak menghayati kisah perjuangan Nabi pada malam ini, yang mana saya sebutkan tadi, kalau nak disusun terlalu banyak, mari kita balas satu saja cara mudah selain daripada cerita sunnah, selawat dan bagai-bagai. Tuan-tuan jangan tinggalkan doa lah pada Nabi untuk dapat maqam mahmudah tiap kali dengar azan. Ada orang kadang komplain, ustaz saya keliru lah nak jawab azan surau lagi, azan dalam radio lagi, azan TV lagi, azan surau ke asrama lagi, azan dalam handphone lagi. Mana satu saya nak jawab? Tuan-tuan jawab bila semua. Kalau ada 5 azan, 5 doa, tuan-tuan dapat undi pula pada Nabi. Syafaat 5 dah dapat, takkan tak nak. Jadi biarlah, tak payahlah kita gaduh-gaduh, ni apa ni surau sana azan, ni azan, telefon lagi azan. Hello, ini nak undi Nabi kita, hanya boleh dibacakan doa itu lepas azan saja. Tak apalah, dengarlah azan. Saya kira sekadar itulah. Kalau kita panjang lagi sekarang, banyak pula jadi pening kita nak amal. Mana satu ni ustaz? Amal tu ialah bacalah doa untuk Nabi dapat maqam mahmudah tiap-tiap hari selepas daripada kita mendengar naungan azan. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa kepada Allah. Moga Allah pelihara diri kita, negara kita, kampung kita, surau kita, dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang tak diingini selepas daripada penganjuran program ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna
waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Allahumma rzuq baladana Selangor Darul Ihsan khasatan wa sairil bilad muslimina amatan as-sakha wan nama war rakha واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية سلانغور دار الإحسان وماليزيا وسائر بلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekadar itu, mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Pahang selamat sampai pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.